Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid berada di mana saja anda berada? Jom kita bersedia. Pada kali ini, kita akan sama-sama cuba memahami dengan lebih baik lagi contoh dan bentuk soalan khusus untuk bidang akidah. Murid-murid tahu tak, adakah anda telah melihat tajuk-tajuk yang ada dalam bidang akidah? Cuba kita perhatikan. Antara tajuk-tajuk dalam bidang akidah ialah Asmaul Husna, iaitu nama-nama Allah yang indah. Apakah dia yang terlibat untuk tajuk dalam pendidikan Islam SPM 2021 iaitu Al-Jabbar, ini nama-nama Allah, Al-Muntaqim untuk tingkatan 4, Ar-Raqib dan Asy-Syahid untuk tingkatan 5. Ya, pastikan anda menguasai tajuk ini. Seterusnya ialah yang kedua, tajuk kedua ialah perkara yang membatalkan iman. Tajuk ketiga ialah hindari ajaran sesat. Dan tajuk keempat ialah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ustazah harap murid-murid memang telah memahami tajuk-tajuk ini dan telah membuat ulang kaji tajuk-tajuk ini. Baiklah, sama-sama kita perhatikan soalan-soalan contoh untuk bidang akidah. Okey. 2A. Okey, kalau ada nombor begitu, murid-murid kena perhatikan ya. Perhatikan nombornya 2, 3, A, B, C sebab ini sangat-sangat penting supaya murid tidak tersalah menjawab soalan. 2A, Al-Muntaqim dan Al-Jabbar ialah antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah. 1. Apakah maksud Al-Jabbar? 2. Jelaskan 2 kefahaman tentang Al-Jabbar. 3. Keimanan kepada Al-Muntaqim melahirkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah serta larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemukakan hujah anda bagi menyokong kenyataan ini. Baiklah murid-murid, kalau kita perhatikan ketiga-tiga bentuk soalan ini, soalan 1 dan soalan 2 adalah soalan fakta. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya murid-murid kena membaca buku. Ya. Cari apa maksud Al-Jabbar. Cari apa 2 kefahaman tentang Al-Jabbar. Manakala soalan 3 ialah soalan kemahiran berfikir aras tinggi yang memerlukan murid menjawab dalam satu perenggan. Baiklah, mari kita lihat contoh jawapan yang boleh murid amalkan. Ya. 2A1. Maksud Al-Jabbar ialah Allah berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Kenaan ini ialah frasa. Ya. Murid-murid perlu menjawab dengan lengkap. Kalau murid-murid menjawab hanya sampai mutlak, kemungkinan besar murid-murid hanya mendapat 1 markah. Untuk mendapat markah penuh, murid-murid perlu mengingat frasa maksud Al-Jabbar ini dengan lengkap. Ya. 2/2. Seterusnya, kefahaman tentang Al-Jabbar. Ini juga adalah fakta. Ya. Murid-murid perlu membaca. Iaitu yang pertama, Allah menguasai seluruh alam ini. Ini dianggap isi. Dan yang kedua, manusia wajib merendah diri. Oleh kerana kata tugas untuk soalan ini ialah jelaskan, jadi jawapan murid memadai dengan ayat yang lengkap. Seterusnya, kita lihat pula soalan untuk 2A3 iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Cara menjawabnya ialah murid perlu menjawab dalam perenggan, bukan dalam poin ya. Okey, cuba kita perhatikan. Balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang engkar sangat pedih dan dahsyat. Okey, itu isi. Manusia tidak akan mampu menanggungnya. Itu ialah huraian. Hal ini menjadikan kita takut kepada azab Allah dengan menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Itu ialah huraian lengkap. Oleh yang demikian, kena tutup dengan kesimpulan ataupun rumusan, kita hendaklah mesti ada cara untuk kita mengajak orang ya. Kita hendaklah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapat kasih sayang dan keredaannya. Ini 4 markah Ustazah Ya, ini 4 markah. Isi, murid-murid boleh tulis begini ya. Isi supaya untuk panduan murid-murid. Boleh tulis isi tak apa macam ni. Kemudian ini dianggap 1 markah. Huraian
Pemeriksa dia akan tulis H, kemudian ini pun satu markah. Ini satu markah dan ini satu markah. Jadi jumlah keseluruhannya ialah 4/4 markah. Yang paling penting tulis di dalam ayat. Ya, tulis dalam perenggan ayat yang disusun dalam perenggan. Okey, dah pandai dah tu. Okey. Murid-murid, macam mana murid-murid di rumah? Dapat tak ikuti? Okey. Untuk menjawab soalan KBIT. Seterusnya, Aiman, macam mana kita nak bersedia untuk menjawab soalan-soalan akidah ni? Adik-adik, bagaimana kita nak bersedia untuk menjawab soalan Asmaul Husna? Di sini Ustazah ada satu teknik, ya, iaitu kita nak ingat Al-Muntaqim maksud apa? Al-Jabbar maksud apa? Al-Raqib maksud apa? Al-Syahid maksud apa? Ustazah letakkan di situ MB, Al-Muntaqim, balas. Allah Maha Pembalas. JK, Allah Maha Berkuasa secara mutlak. RA, Raqib maknanya awasi. Allah mengawasi kita. SS, Syahid, saksi. Allah menyaksikan setiap perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluknya. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Mendefinisikan maksud ni kita kena, dia adalah fakta. Jadi kita perlu membaca dari buku teks dengan baik. Untuk kefahaman, murid-murid boleh rujuk buku teks, ya. Untuk kefahaman dan bukti, murid-murid boleh merujuk buku teks. Pilih mana kefahaman dan bukti yang kita mudah nak ingat, yang kita boleh gunakan teknik-teknik cara mengingat kita. Ya? Okey, baiklah. Soalan contoh untuk akidah yang seterusnya. 2B. Umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini ialah soalan tingkatan 5. Tajuk tingkatan 5. Soalan 1, nyatakan takrif Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin murid-murid tanya, apa itu takrif? Takrif maksudnya maksud, ya? Definisi. Jelaskan. Soalan 2, jelaskan 2 prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Soalan 3, jelaskan perbezaan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah dari aspek pelaku dosa besar, A, pelaku dosa besar, dan B, kedudukan iman. Dan soalan yang keempat, terangkan kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Ustazah harap murid-murid akan highlightkan perkara-perkara penting. 2, perbezaan, terangkan kepentingan. Ya. Kata tugas ini akan menyebabkan ataupun akan meminta teknik ataupun kehendak jawapan yang tertentu. Baiklah, kita lihat contoh-contoh jawapannya. Ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah, dia adalah fakta. Murid-murid perlu rujuk buku teks. Ya. Ialah kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu boleh dianggap sebagai satu isi. Satu markah. Melalui para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak. Barulah dapat markah penuh 2/2. Sebab dia 2/2, ya, sebab dia frasa. Frasa. Kena lengkap. Okey, manakala contoh jawapan untuk soalan nombor 2. 2 prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah iman ialah kepercayaan dan keyakinan di dalam hati, pengakuan dengan lisan dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Ada banyak prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Murid-murid boleh pilih mana yang senang untuk diingat, ya, mana yang senang untuk diingat. Aspek iman selalunya kita senang nak ingat, ya. Yang kedua, meyakini perkara ghaib seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran. Jadi murid-murid boleh pilih mana-mana prinsip yang mudah untuk diingat dan dijadikan akronim dan sebagainya. Ni semua kena ikut buku Ustazah, Yang ini fakta. Okey. Bila fakta tadi kan ada respon kita dalam pendidikan Islam, kita ada respon terhad. Bila dia fakta mesti ikut DSKP, Document Standard Curriculum, dan juga yang disarankan dalam buku teks, ya. Seterusnya, cuba perhatikan. Untuk menjawab soalan perbezaan, okey, murid-murid di rumah sana, cuba perhatikan dalam skrin masing-masing. Untuk menjawab soalan perbezaan, Ustazah cadangkan kita membuat jadual seperti ini. Iaitu kita bezakan antara pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Ya? Dan dibezakan dari aspek apa tadi? A, pelaku dosa besar, dan B ialah kedudukan iman.
Kenapa agaknya kita menulis dalam bentuk jadual? Kenapa agaknya Aiman kita tulis dalam bentuk jadual? Memudahkan pemeriksa, Ustazah? Ya, sebenarnya kita nak memudahkan pemeriksa dan satu lagi kita tak perlu nak tulis ayat panjang-panjang. Pemeriksa nampak dah jawapan kita, ya. Pemeriksa nampak dah jawapan kita, jadi dia seronoklah untuk menanda, okey. Bila perbezaan, kita kena bezakan antara dua perkara ni. Ahli Sunnah wal Jamaah kata apa? Apa pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar tetap dikira beriman tetapi dianggap sebagai fasik jika tidak bertaubat. Manakala Mu'tazilah, pelaku dosa besar dianggap antara iman dan kufur. Baru dapat satu markah. Baru dapat markah penuh. Kedudukan iman pula, menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, iman boleh bertambah dan berkurang. Manakala Mu'tazilah pula, iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Bila melakukan kebaikan ada iman, bila melakukan kejahatan tak ada terus iman. Itu menurut pandangan Mu'tazilah. Barulah kita dapat markah penuh. 4 markah, Ustazah? Ya, 4 markah. Tengok pada kalau ini dianggap 2, ini 2, jadilah 4 markah begitu. Kalau sini ada jawapan Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian Mu'tazilah tak ada jawapan, maka murid-murid tak dapat markah sebab dia perlu dibezakan. Bila kita membezakan, mesti ada kedua-dua pandangan dari dua-dua belah pihak. Okey. Kita lihat pula kepentingan. Okey. Kepentingan ini ialah respon terbuka, ya, respon terbuka. Boleh mengundang pelbagai jawapan dari murid. Apa sahaja jawapan yang munasabah akan diterima, tetapi jangan terlalu melencong, ya. Melencong pula. Kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa ada warna merah dan warna hijau ni? Sebab soalan kata tugas tadi ialah terangkan. Terangkan kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi jawapan kita mesti ada isi dan huraian. Kalau murid-murid ataupun calon SPM tidak tahu teknik ini, mereka mungkin hairan. Dia dah jawab dah tapi kenapa tak dapat markah penuh? Kenapa tak dapat markah tinggi? Kerana tidak mengikut formatnya, iaitu mesti ada isi dan huraian. Banyak juga markah kalau hilang, kalau tak buat huraian, ya. Mendapat, contoh jawapan, kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala kerana berada pada landasan yang betul, ya. Kedua, memelihara kesucian agama Islam kerana mengikut ajaran Islam yang sebenar. Okey. Untuk huraian ini sebenarnya kita boleh tulis apa-apa sahaja tapi jangan ulang. Jangan ulang yang sama. Contohlah kan, mendapat keredaan Allah kerana berada pada landasan yang betul. Memelihara kesucian agama Islam kerana berada pada landasan yang betul. Tak boleh macam tu. Kalau boleh, huraian itu berbeza. Ya? Kalau huraian guna supaya boleh, Ustazah? Ya. Kalau guna perkataan supaya? Supaya. Boleh? Boleh contoh. juga. Okey, cuba Aiman buat ni. Baik. Mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala supaya berada pada landasan yang betul. Boleh begitu. Mendapat keredaan Allah Subhanahu memelihara kesucian agama Islam supaya Islam dipandang tinggi. Okey, cantik, Ustazah. Kata penghubung sama ada supaya, agar, kerana, untuk, semua boleh digunakan, ya. Okey, apa kata kita lihat? Ini ialah contoh nota yang murid-murid boleh sediakan, ya. Untuk menjadi pelajar yang cemerlang, anda perlu menyediakan nota anda sendiri. Sebab nota kita kan, Aiman, kita yang faham. Kan? Kita Betul. yang faham, kita yang buat, kita tahu. Jadi murid-murid, jangan rasa malas ataupun rasa segan, orang kata kan. Buat nota, ya. Ini contohnya. Ada ta'rif. Ini Ahli Sunnah wal Jamaah sebab tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah dia banyak fakta. Banyak perkara nak diingat. Jadi murid-murid perlu membuat nota sendiri. Contohnya ada ta'rif, ada prinsip, kemudian apa aliran-aliran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah itu apa definisi maksudnya dan juga prinsip-prinsip yang mereka pegang. Khawarij dan Mu'tazilah. Ada 3, ya. Jadi kalau murid-murid tidak membuat nota, mungkin agak sukar nak mengingat. Selepas buat nota, nak buat apa, Aiman? Simpan ke dalam buku, dalam beg aja? Kena baca, Ustazah. Kena baca. Kalau boleh, tayangkan. Paparkan dekat pintu, dekat cermin supaya sentiasa nampak. Saya suka warnakan, Ustazah. Ya, warnakan.
Okey, alhamdulillah, ini contoh-contohnya. Dan seterusnya, soalan terakhir ini. Ini contoh soalan terakhirlah untuk akidah. Iman terbatal melalui i'tikad. 2 contoh perkataan. Ustazah nak highlightkan ya. Pastikan kalau soalan tanya nyatakan 2 contoh perkataan, murid-murid kenalah menjawab yang berkaitan dengan perkataan. Contohnya apa di sini? Menyatakan dirinya tidak lagi. Menyatakan. Menyatakan ni menunjukkan kita bercakap. Menyatakan Allah tidak wujud. Menyatakan kiamat tak akan berlaku. Menyatakan Nabi Muhammad bukan Nabi akhir zaman. Itu ialah perkataan yang boleh membatalkan iman. Ataupun kita boleh buat ayat ajuk. Ada pembuka kata. Pembuka dan penutup kata. Contoh, saya tidak percaya adanya azab kubur. Ini ialah contoh-contoh perkataan yang boleh membatalkan iman. Ya? Okey. Kalau kita lihat di sini, Ustazah nak highlight yang ini ya, Aiman dan juga murid-murid di rumah. 2 cara mengelak diri dari perkara yang membatalkan iman. Ya? Okey, 2 cara. Sebenarnya ini adalah soalan terbuka. Ya? Soalan respon terbuka. Murid-murid boleh jawab apa sahaja. Banyak cara. Kita boleh berdoa, berkawan dengan orang yang baik, menuntut ilmu. Jadi murid-murid bolehlah menulis jawapan-jawapan seperti ini. Belajar ilmu akidah supaya mengetahui batas iman dan kufur. Okey. Kenapa agaknya Ustazah terlupa agaknya nak buat warna. Tapi murid-murid mesti tahu bila ada supaya, bila ada agar, soalan ini mesti kata tugasnya ialah terangkan. Ya. Belajar ilmu akidah, isi. Supaya mengetahui batas iman dan kufur, huraian. Berdoa kepada Allah, isi. Agar ditetapkan iman, huraian. Barulah dapat 4 dan 4 markah. Cuba kita perhatikan soalannya tadi. Betul tak? Ya, sebab dia terangkan. Soalan terangkan. Ingat ya, soalan terangkan. Murid-murid perlu menjawab isi dan huraian. Okey. Ini ialah contoh nota yang murid-murid boleh buat. Ya, untuk perkara batalkan iman. Ada i'tikad, ada perkataan dan ada perbuatan. Okey, alhamdulillah. Semoga murid-murid dapat bersedia dengan nota-nota yang smart nota, ya, yang berkesan. Didik TV KPM